Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 November 2024 bersama saya Syah Mama Amin. Calon Republikan Donald Trump menang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat 2024. Trump berjaya melepasi majoriti 270 undi elektoral yang diperlukan untuk memenangi jawatan itu sekaligus melayakkannya menjadi Presiden Amerika Syarikat untuk kali kedua. Menurut agensi Anadolu yang memetik Fox News, yang lazimnya memihak kepada Trump dan Republikan, bekas Presiden itu menewaskan pesaingnya dari Demokrat, Kamala Harris. Dia setakat ini dikatakan memenangi 277 undi elektoral sekaligus bakal dipilih sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-47. Ketika Trump memenangi jumlah undi elektoral itu, pencabarnya utamanya, Kamala Harris daripada Parti Demokrat terpaksa berpuas hati dengan memperoleh 230 undi elektoral. Amerika Syarikat mempunyai 538 kerusi elektoral dan untuk memenangi jawatan Presiden, seseorang calon itu mesti memperoleh sekurang-kurangnya 270. Beliau jauh meninggalkan Harris sejak di peringkat awal lagi apabila media Amerika Syarikat mengunjurkan kemenangan Trump di 20 negeri sebelum ini. Trump memperoleh kemenangan besar di Texas, Ohio, Florida serta sebilangan negeri lain yang cenderung menyokong Parti Republikan. SPRM hari ini menyambung proses merakam keterangan pengasas Fashion Valet Vivi Yusof dan suaminya berhubung kerugian pelaburan 43.9 juta ringgit. Kenderaan membawa pasangan berkenaan tiba di pekarangan ibu pejabat SPRM Putrajaya kira-kira 12.54 tengah hari tadi. Menurut sumber, proses rakaman percakapan itu adalah bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Semalam, SPRM mengambil keterangan pasangan itu di lokasi sama selepas mereka hadir pada jam 2.30 petang dan selesai pada jam 10 malam. Ia susulan laporan kerugian pelaburan dana Khazanah Nasional Berhad, Khazanah, dan Permodalan Nasional BHD, PNB, dalam Fashion Valet berjumlah 43.9 juta ringgit. Vivi dan Fat Zarudin antara 6 individu yang dirakam percakapan susulan pegawai penyiasat SPRM menyerbu 4 lokasi termasuk sebuah kementerian. Pada Isnin, pegawai penyiasat SPRM turut menyerbu pejabat Fashion Valet yang dikaitkan, selain Kementerian Keuangan, MOF, Khazanah dan PNB. Dalam pada itu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh membalas kritikan bekas Ahli Parlimen DAP Tony Phua berkenaan skandal Fashion Valet. Akmal kelihatan berang dengan sikap Phua yang memandang ringan kerugian 43.9 juta ringgit dalam pelaburan syarikat fashion itu. Semalam, bekas setiausaha publicity DAP itu seolah-olah mempertahankan Fashion Valet dengan berkata kerugian itu sebagai sebahagian daripada risiko biasa dalam pelaburan modal teroka. Dalam satu hantaran di Facebook, Akmal berkata walaupun untung dan rugi perkara biasa dalam perniagaan namun bukan amalan menggunakan dana awam untuk syarikat yang telah mencatat kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Sementara itu, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan yang juga Menteri Luar kelihatan terpancing dengan kenyataan Phua yang membandingkan keputusan Khazanah Nasional melabur dalam Fashion Valet tetapi tidak dalam Grab. Muhammad menyoal sama ada Phua sudah lupa yang dia pernah memfitnah Grab milik Rosmah Mansor. Muhammad dipercayai merujuk artikel pada 2018 yang memetik Najib Razak mengkritik PH kerana menuduh isterinya memiliki Grab dan Uber. Namun, pemeriksaan oleh Malaysia kini tidak menemui sebarang bukti Phua atau mana-mana ahli politik PH pernah membuat dakwaan tersebut terhadap Rosmah. Sementara itu, pemimpin PKR Najwan Harimi mengingatkan Akmal supaya tidak lupa siapa pengerusi Khazanah Nasional semasa keputusan dibuat untuk melabur dalam Fashion Valet. Untuk rekod, pengerusi Khazanah pada Mac 2018 ialah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu Najib Razak. Khazanah dan Permodalan Nasional Berhad, PNB, secara bersama telah melabur 47 juta RM dalam Fashion Valet. Mengulas lanjut, Najwan yang juga exco belia, sukan dan keusahawanan Selangor berkata semua pihak mahukan ketelusan dalam hal ini dan tidak perlu ada perbuatan hina-menghina. Baik, berita seterusnya. Keputusan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak mengambil gaji adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam sama ada dari sudut niat maupun pelaksanaannya. Demikian kata pengarah Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama Keadilan JPPA PKR Amidi Abdul Manan. AMIDI berkata sekiranya ada pihak mempersoalkan keikhlasan niat Anwar,
maka pihak itu seolah-olah berlagak seperti Tuhan yang lebih tahu berbanding malaikat dan Nabi berkaitan isi hati manusia. Jelas AMIDI hal ini kerana Perdana Menteri telah menyatakan tindakan tidak mengambil gaji berikutan keadaan ekonomi negara yang kurang sihat dengan bebanan hutang yang tinggi. Beliau mengulas kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang semalam yang seakan-akan menyindir Perdana Menteri apabila membayangkan Anwar ingin dilihat lebih baik berbanding Nabi Muhammad. Ini tindakan Rasulullah. Walaupun ada orang kita nak tunjuk lebih pada Rasulullah, tanpa terima gaji dan sebagainya. Itu cerita lain lah. Tapi Nabi ada peruntuk yang untuk dia. Untuk keluarga dan anak-anak dia ada. Namun tak dikebas. Tak melampau, kadang-kadang tak cukup. Sempena ulang tahun Malaysia kini yang ke-25, mulai sekarang hingga 30 November, anda boleh melanggan atau memperbaharui pakej Malaysia kini anda dengan diskaun 25%. Klik link dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Kita ke perkembangan di Dewan Rakyat. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul hari ini memberi dua pilihan kepada Ahli Parlimen Pendang Awang Hashim. Ini berhubung dakwaan Awang berkenaan penemuan wang tunai sebanyak RM94 juta di kediaman seorang bekas menteri DAP. Beliau mengeluarkan arahan tersebut selepas Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya membentangkan usul untuk merujuk Awang ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Susulan itu, Johari meminta Ketua Whip Perikatan Nasional, PN, Taqiyuddin Hassan dan Raya berjumpa dengannya untuk mencari penyelesaian terbaik. Dia ada dua option. Yang pertama, masuk jelaskan kalau dia ada bukti. Kalau dia ada bukti, jelaskan bahawa ini bukti kan bahawa PRM juga salah dan siasatan telah dibuat. Jadi kita boleh proceed. Kalau tidak, saya ingat itu baik. Terpulanglah pada dia. Saya minta Ketua Whip maklumkan pada. Dalam pada itu, sidang Dewan Rakyat panas seketika apabila Ahli Parlimen Kota Baru Taqiyuddin Hassan bertikam lidah dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Othman Said. Pertikaman lidah tercetus apabila Taqiyuddin mencelah bertanya mengenai justifikasi dan kandungan akta berkaitan tahanan di rumah dan sama ada titah addendum itu wujud. Yang Berhormat sebagai mantan Menteri Undang-Undang dalam kerajaan, sudah tentu Yang Berhormat lebih berakal daripada saya. Tak perlu berhelah lah. Tidak. Kita apa helah dia? General dan juga helah dia Yang Berhormat adalah di bawah Menteri Undang-Undang. Okay. Maknanya dengan izin, Yang Berhormat mengaku you admitting you did give direction to the Attorney General when you the minister. Betul tak? Kita baru buat tuduhan, Speaker. Kerajaan Madani tidak. Minta Mana maaf boleh buat tuduhan? Kerajaan Madani. Duduklah Macai. Macai, duduk Macai. Siapa lagi kalau Siapa tidak Macai? Menteri Undang-Undang? Awaklah Macai, anak buah. Kepada Speaker dan Judiciary. Speaker. Okey. Speaker, saya minta besok. Kalau tak boleh jawab, jawablah. Tak boleh jawab, senang saja. Baik. Sementara itu, Dewan Rakyat terus kecoh apabila Ahli Parlimen Bersut Cik Muhammad Zulkifli Jusuf memanggil Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya Macai. Saya minta besok tarik balik. Macai itu apa Awak dia? juga tak. Macai itu apa? Saya tak tahu apa macai apa. Okey. Kenapa guna? Jadi, kalau tak tahu kenapa guna? Saya gunakan perkataan macai, maksudnya Besut ungkapkan perkataan yang Besut tak tahu apa makna dia. Apa punya standard hakim? Jelutong, let me finish. Besut, saya ulang soalan saya. Besut, when I'm talking to you, you listen to me. Ya. When I am talking to you, you listen to me. Okey, saya dengar. Okey. Do you understand what is the meaning of macai? Saya faham. Apa dia macai itu? Pengikut. Pengikut. Ya. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.